Baiklah, Encik Farid, saya yakin dan percaya timbul persoalan ini dalam kalangan rakyat biasa tentang justifikasi PRN Johor. Kenapa mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa kita tidak tunggu saja PRU 15 yang dijangka akan diadakan pada tahun ini. Dan Tuan Farid sebagai seorang ahli politik, perlukah PRN ini dilaksanakan menjelang orang kata kita sedang menunggu PRU 15 yang akan tiba tak lama lagi? Nur, pertama macam saya sebutkan tadi, sifir pertama yang mesti difaham oleh rakyat Malaysia adalah kerajaan ini sudah tidak ada simple majority dan adalah satu kewibawaan bagi setiap pemegang tiang-tiang demokrasi untuk memperkukuhkan maksud demokrasi itu sendiri. Bila mana sudah tidak ada simple majority, bermaksud demokrasi itu sudah tempang. Dan bagi semua penggiat-penggiat demokrasi, dia akan melihat bahawa ketimpangan ini tak boleh berterusan sebab dia melanggar tiang-tiang seri utama demokrasi. Jadi untuk itulah kita di negeri Johor sudah pasti di bawah pengamatan Datuk Menteri Besar memperlihatkan ia bukan soal tak boleh tunggu, Nur. Dia adalah soal masanya telah sampai. Ada beza tu Tak boleh tunggu bukan isunya. Tapi isunya adalah masanya telah sampai untuk PRN Johor dibuat. Saya ulang balik sebab majoriti mudah oleh pihak kerajaan sudah hilang akibat kematian Adun Kempas. Dan kita nak mengelakkan ketidakstabilan dalam negeri Johor yang boleh memberikan kesan yang besar bukan sahaja kepada politik negeri Johor itu sendiri, tapi jauh daripada itu, Nur, dia akan melibatkan kemasukan pelabur asing, peningkatan ekonomi negeri Johor yang terencat. Dan Datuk Menteri Besar sendiri telah pun mengulas bahawa Johor sebelum ini sentiasa menduduki tempat pertama ataupun kedua paling kurang dalam carta ekonomi dalam Malaysia sebagai negeri yang terkedepan. Tapi dengan keadaan-keadaan ketidakstabilan politik ini, Nur, kita punya carta ekonomi itu telah jatuh sehingga ke tangga ke-6. Datuk Menteri Besar semasa memberikan temu ramahnya kepada sebuah media akhbar menyebut perkara ini. Bahkan Datuk Menteri Besar juga menyebut Johor sudah sekarang ini jatuh ke tangga ke-8 dari segi kemasukan pelabur asing. Mana taknya, Nur, pelabur mana yang akan berani membuat satu pelaburan besar ke dalam negeri kita sebab takut-takut Menteri Besarnya akan bertukar selang beberapa bulan saja. Kita pun kena mengaku bahawa penggal ini adalah penggal yang sangat memeranjatkan bila Johor mempunyai 3 orang Menteri Besar dalam tempoh kurang daripada 4 tahun. Mungkin orang kata, wah ini pesta demokrasi sebab kita sentiasa bergeli-geli Menteri Besar daripada berbilang parti. Ini satu telahan yang silap. Berlainan Menteri Besar bermaksud kerajaan itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik sebab setiap Menteri Besar biasanya ada wawasannya, ada gagasannya untuk majukan negeri. Tapi kalau selang ganti dia akan bertukar. Saya rasa seluruh jentera pentadbiran kerajaan juga akan tersangkut-sangkut. Sebab 2 tahun tukar ketua baru, nanti tukar ketua yang baru akan ada satu wawasan baru. Tukar ketua yang kali ketiga pun ada motivasi yang lain. Jadi ini semua akan merencatkan ekonomi kita. Jadi sebab itu yang saya katakan dia bukan soal tak sabar ke menunggu PRU ke-15, tapi isunya adalah PRN negeri Johor telah sampai waktunya untuk dia diadakan. Bagi maksud kita merancakkan semula kestabilan politik dalam negeri khasnya dan sudah pasti jauh daripada itu untuk merancakkan kembali sektor ekonomi. Nur, rakyat kita dah terlalu lama susah. Rakyat kita sudah terlalu lama payah sebab COVID. Dan selagi mana kerajaan yang tidak stabil ataupun kerajaan yang sering terdedah kepada sebarang ihsan tadi itu, PM tepi punya perbincangan, mungkin sampai ke satu tahap terpaksa mungkin bergantung kepada apa-apa ugutan seperti mana yang kita pun tahu, Nur, presiden sebuah parti politik dalam negara kita juga pernah memberi ugutan sebelum ini bahawa jangan sampai ditekan button butang di negeri Johor semuanya akan jatuh dan kerajaan Johor akan hilang. Inilah antara bentuk-bentuk ugutan-ugutan yang kita risau tapi telah pun berlaku. Tapi masalahnya sebahagian besar daripada kita melihat kalau
BN yang buat salah. Kalau orang lain yang buat semua betul. Sebabnya apa? Sebab Johor BN itu sentiasa dicemburui dari segi kekuatannya, dari segi kelancaran perancangan ekonominya. Jadi kita parti BN ini parti yang dicemburui. Jadi apa juga langkah-langkah baik yang kita buat untuk rakyat, semuanya akan diperlecehkan. Satu lagi Nur, yang kalau Nur pun ingat, apabila tumbangnya kerajaan PH dan kemudian beralihnya kepada kerajaan PN ketika itu, ketika Johor mendapat Menteri Besar yang kedua dalam penggal ini, apa kata-kata kawan-kawan kita yang parti berbangkang ketika gabungan Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional menjadi kerajaan Johor? Apa mereka kata? Mereka kata ketika itu bahawa ini adalah kerajaan tebuk atap. Betul? Maksudnya jika mereka sendiri pun sudah tidak suka dengan kerajaan ini, mereka memomokkan kerajaan ini adalah kerajaan pintu belakang lah, tebuk atap lah, bukan makna rakyat lah. Sekarang apabila sampai masa yang paling tepat, bila Datuk Hasni merasakan bahawa sudah tidak ada simple majority, bukankah sangat baik keadaan ini kita kembalikan kepada rakyat? Sebab kerajaan yang parti pembangkang kata sebagai tebuk atap dan sebagainya ini akhirnya sudah sampai ke tempoh masa yang sangat kritikal, sampai majoriti mudahnya pun sudah tidak ada. Jadi apa yang BN buat selama ini, Nur, saya ulang balik, adalah satu langkah yang paling wajar dalam dunia demokrasi, iaitu mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan Johor yang baru.